Farzana binti Ibrahim, awak boleh masuk ke bilik temu duga sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi memilih saya menjadi salah seorang calon untuk ditemuduga pada hari ini. Biarlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Nur Farzana binti Ibrahim, berumur 23 tahun pada tahun ini. Saya berasal dari Alostar, Kedah. Saya merupakan graduan dari Universiti Kebangsaan Malaysia mengambil jurusan Sains Biologi. Apa yang saya lihat dalam diri saya untuk tempoh 5 tahun yang akan datang ialah saya merupakan seorang pekerja yang cemerlang. Saya akan menunjukkan sepenuh komitmen dalam setiap tugas yang diberikan. Saya akan mengerahkan seluruh tenaga saya untuk membantu mengembangkan lagi syarikat ini. Oleh itu, disebabkan oleh prestasi yang baik, saya percaya bahawa untuk tempoh tersebut, saya telah menjawat jawatan yang tinggi setaraf dengan usaha yang telah saya taburkan. Selain itu, saya juga ingin memastikan bahawa pada masa tersebut, saya telah diiktiraf sebagai salah seorang ketua untuk menguruskan suatu projek yang besar. Hal ini dapat memberi peluang kepada diri saya untuk menonjolkan sifat kepimpinan dalam menggerakkan pasukan dalam menyelesaikan sesuatu projek yang telah diamanahkan. Antara kekuatan yang ada dalam diri saya ialah saya seorang yang suka bekerja dalam pasukan kerana ia dapat memberi peluang kepada saya untuk menyumbang idea dalam menguruskan suatu projek. Saya percaya bahawa apabila kita bekerjasama dan menyokong antara satu sama lain, kita dapat mencapai visi dan misi, seterusnya dapat meningkatkan produktiviti jabatan atau organisasi. Selain itu, saya juga merupakan seorang yang bijak menguruskan masa dan teratur. Sebelum melakukan apa-apa tugasan yang diberikan, saya akan membuat perangkaan terlebih dahulu untuk memastikan tugasan tersebut berjalan dengan lancar. Namun begitu, saya juga merupakan seorang manusia biasa yang mempunyai kelemahan diri. Saya merupakan seorang yang amat mementingkan kesempurnaan dalam setiap tugasan yang diberikan. Saya akan memastikan kerja yang saya lakukan tidak mempunyai sebarang masalah. Justeru, saya khawatir sikap saya ini dapat menimbulkan perasaan ketidakselesaan dalam kalangan rakan sekerja yang lain. Saya juga seorang yang kurang keyakinan diri. Saya cenderung untuk meminta bantuan orang lain terhadap perkara yang saya tidak yakini. Walau bagaimanapun, saya sedar bahawa keyakinan diri merupakan sikap yang penting yang perlu ada dalam diri setiap individu untuk memastikan prestasi kerja yang baik. Oleh itu, saya akan cuba sedaya upaya untuk menangani kelemahan saya itu. Saya tidak mengharapkan gaji yang tinggi pada permulaan kerja. Biarlah gaji yang dibayar bersesuaian dengan usaha dan pencapaian yang saya sumbangkan. Jadi, untuk permulaan ini, biarlah gaji yang diberi mengikut prosedur operasi standard yang setaraf dengan jawatan serta kelulusan saya. Jika saya diambil bekerja dalam syarikat ini, ia merupakan satu platform terbaik untuk saya menunjukkan kebolehan yang ada dalam diri saya. Selain itu, saya juga ingin menjadikan syarikat ini sebagai salah satu medium bagi saya mempelajari perkara baru serta memperbaiki kelemahan yang ada dalam diri saya. Setelah menjalankan kajian berkenaan latar belakang syarikat ini, saya mendapati bahawa syarikat ini memfokuskan terhadap penghasilan produk yang dapat memberi kepentingan dalam jangka masa yang panjang. Oleh kerana saya merupakan pelajar jurusan Sains Biologi bahagian alam sekitar, saya berhasrat ingin menghasilkan satu produk yang berasaskan teknologi hijau dan bebas penggunaan bahan kimia. Saya percaya bahawa penghasilan produk ini dapat mengurangkan kos operasi, dapat memberi keuntungan kepada syarikat sekaligus dapat memelihara alam sekitar. Saya juga akan cuba sedaya upaya untuk memberikan buah fikiran bagi menambah baik produk sedia ada untuk menjamin kualiti produk tersebut. Kepakaran yang saya ada selain daripada jawatan yang dipohon ialah saya seorang yang mahir dalam memimpin sesuatu organisasi. Saya pernah menjadi presiden bagi kelab mahasiswa di bawah fakulti saya. Saya pernah mengendalikan beberapa program yang melibatkan orang yang berjawatan besar. Oleh itu, tiada masalah untuk saya menguruskan projek yang melibatkan syarikat yang besar. Saya juga mahir dalam seni mempertahankan diri seperti silat serta mahir dalam seni kebudayaan seperti seni lakonan dan juga seni tarian. Saya juga pakar dalam menggunakan aplikasi Canva dan juga Photoshop.
Oleh itu, berdasarkan kepakaran ini, saya dapat menggunakannya untuk memasarkan syarikat kita menggunakan platform digital. Pada pandangan saya, perkara ini ada kelebihan dan kekurangannya. Antara kelebihannya ialah pekerja yang sudah mempunyai pengalaman tahu apa yang mereka akan lakukan. Hal ini kerana individu yang sudah mempunyai pengalaman telah didedahkan dengan pelbagai masalah ketika mereka bertugas. Oleh itu, jika mereka berhadapan dengan masalah yang sama, mereka dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan mudah dan tenang. Selain itu, mereka yang mempunyai pengalaman juga telah didedahkan dengan pelbagai kemahiran. Oleh itu, mereka mempunyai kelebihan untuk menyiapkan sesuatu tugasan dalam jangka masa yang pendek berbanding mereka yang tidak mempunyai pengalaman bekerja. Namun begitu, perkara ini juga terdapat kekurangannya. Antara kekurangannya ialah syarikat akan mengalami kerugian jika mereka tidak mengambil graduan-graduan baru untuk bekerja dengan mereka. Hal ini kerana graduan-graduan baru masa kini telah didedahkan dengan pelbagai kemahiran dan pengalaman sewaktu mereka bergelar mahasiswa dahulu. Mereka mempunyai keupayaan untuk memberikan idea-idea yang bernas dan dapat mengembangkan syarikat. Di samping itu, perkara ini juga dapat menutup peluang buat para graduan baru bagi mencari pengalaman bekerja. Cuba bayangkan bagaimana mereka hendak mencari pengalaman jika tiada syarikat yang menawarkan pekerjaan buat mereka. Oleh itu, saya cadangkan bahawa semua syarikat perlulah membuat tapisan terlebih dahulu sebelum mengambil mana-mana pekerja untuk bekerja dengan mereka. Sejujurnya, ia merupakan satu perkara yang baru dan agak mencabar bagi saya kerana selama ini saya hanya berhadapan dengan kesibukan kota sahaja. Namun, jika saya diberikan kesempatan itu, saya akan cuba sedaya upaya saya untuk menyesuaikan diri dengan tempat tersebut. Selain itu, saya akan mencari peluang dan juga ilmu baru untuk saya kembangkan syarikat saya jika saya ditempatkan di kawasan pedalaman. Saya percaya bahawa jika saya sentiasa berada di zon selesa, saya tidak akan belajar apa-apa dan saya tidak akan mampu menyiapkan mental dan fizikal saya untuk menghadapi cabaran yang lebih hebat lagi pada masa yang akan datang. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.